ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Surah Yasin ayat yang ke-65. Maksudnya, pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, sementara tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dipohonkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Tema pada ini akan membicarakan khutbah yang berbeda, batas perkongsian maklumat pribadi di media sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut Kamus Dewan, media adalah alat perantara komunikasi ataupun perhubungan. Manakala sosial pula adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Media sosial merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian yang dapat menghubungkan setiap manusia di setiap pelosok dunia. Media sosial sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia pada masa kini. Penggunaan media sosial sangat meluas tanpa mengira usia sosial ekonomi maupun geografi. Walaupun disebut dengan media sosial, namun ia sudah digunakan bagi tujuan rasmi oleh jabatan-jabatan kerajaan maupun swasta bagi tujuan menyalurkan maklumat dan hebahan rasmi. Media sosial menjadi pilihan kerana ia cepat dan memudahkan penggunaannya mencapai tujuan yang diinginkan. Di Malaysia sahaja dilaporkan sejumlah 28 juta pengguna media sosial. Antara media sosial yang paling mendapat tempat di hati rakyat Malaysia ialah Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp dan Telegram. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, penggunaan yang meluas ini sudah tentu mempunyai kebaikan dan juga keburukan. Antara kebaikan penggunaan media sosial adalah yang pertama, dapat bersosial sekaligus menghubungkan persaudaraan atau kenalan yang baru dan lama dengan cara yang lebih mudah. Yang kedua, alat perkongsian maklumat dan ilmu pengetahuan, sama ada dalam bentuk video, gambar ataupun tulisan. Sebagai contoh, trend terkini ramai orang berkongsi ilmu dan petua melalui aplikasi TikTok yang ringkas dan menarik perhatian. Yang ketiga, untuk tujuan perniagaan dengan kaedah pengiklanan yang menarik dan murah, dapat mempromosikan barangan. Yang keempat, mendapat berita yang jauh dan dekat dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, boleh menyimpan detik-detik kenangan dalam bentuk gambar dan video pribadi sebagai ingatan pada bila-bila masa yang diinginkan. Manakala dari sudut keburukan dan kelemahan penggunaan media sosial pula antaranya, yang pertama, ketagihan sehingga mengabaikan tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan. Seperti pelajar yang mengabaikan pelajaran akibat terlalu asyik menggunakan media sosial. Begitu juga suami ataupun isteri yang mengabaikan pasangan dan anak-anak mereka. Pernah berlaku
Suami membunuh istrinya dengan mencekik istrinya ketika sedang tidur. Apabila disoal siasat oleh pihak polis, suspek memberitahu polis bahawa dia bosan dengan kelakuan istrinya yang banyak menghabiskan masa di media sosial. Ini belum termasuk ketagihan yang mengakibatkan kelalaian kita terhadap ibadah wajib maupun sunat. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang beriman yang sangat beruntung. Antaranya ialah mereka yang menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia dan tidak berguna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang bawa maksud dan orang-orang beriman yang beroleh kemenangan itu ialah mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Yang kedua, media sosial juga boleh menjadi punca kepada perbalahan dan pergaduhan apabila pengguna bebas melontarkan kata-kata tanpa ada sekatan, sehingga mengeluarkan kata-kata keji dan maki hamun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang siapakah sebaik-baik orang Muslim itu. Maka jawab baginda Nabi, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Maksudnya, mereka-mereka yang memberikan rasa aman kepada saudara muslimnya daripada gangguan lisan dan juga tangannya. Yang ketiga, perkongsian maklumat pribadi tanpa tapisan dan waspada boleh mengakibatkan bencana. Ramai pengguna media sosial merasa teruja untuk berkongsi apa sahaja tentang dirinya, keluarganya, harta bendanya tanpa memikirkan risiko buruk yang bakal terjadi. Pendedahan maklumat pribadi tanpa tapisan boleh digunakan oleh penjenayah untuk tujuan jenayah fizikal maupun penipuan secara atas talian. Penjenayah boleh merhati setiap tingkah laku kita hatta mengkaji latar belakang dan kelemahan diri kita sebelum merancang untuk melakukan aktiviti jenayah. Yang keempat, sebagai umat Islam, perbuatan terlalu menunjuk-nunjuk boleh menimbulkan perasaan riak dan takabur. Apatah lagi jika perkongsian itu mengandungi perkara yang dilarang dalam agama, seperti mempamerkan kecantikan diri tanpa menjaga batasan aurat. Yang kelima, media sosial kadang-kala digunakan bagi tujuan untuk berlawanan dengan undang-undang. Dalam tempoh antara Januari sehingga September 2020, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah memfailkan 48 pertuduhan terhadap individu yang menyalahgunakan media sosial. Antara kesalahan yang kerap dilakukan adalah perkongsian atau penyebaran kandungan palsu, jelik dan mengancam. Menurut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998, kesalahan ini boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 Malaysia ataupun penjara setahun ataupun kedua-duanya sekali. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khutbah pada hari ini, perkara-perkara berikut perlu diambil perhatian sebagai pencegahan. Yang pertama, berhati-hatilah apabila memuat naik hantaran ataupun posting dalam media sosial yang mengandungi maklumat peribadi. Yang kedua, berhati-hati apabila berkongsi aktiviti kehidupan seharian diri sendiri dan ahli keluarga. Yang ketiga, elakkan memberi komen negatif berbau kejian maupun kutukan yang boleh mengakibatkan pergaduhan fizikal. Islam juga melarang komen-komen perkauman yang juga boleh membawa akibat permusuhan. Yang keempat, keluarkan ataupun unfriend rakan maya yang sering mencurigakan atau sering menimbulkan perbalahan. Sabda Nabi SAW, ar-rujulu ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil. Maksudnya, seseorang lelaki itu berada di atas agama sahabatnya, maka hendaklah setiap daripada kamu meneliti dengan siapa dia berkawan. Riwayat Abu Daud. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.